Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberikan kelapangan masa dan kesihatan tubuh badan untuk sama-sama kita meneruskan agenda pada malam ini untuk sama-sama kita bertazkirah. Mudah-mudahan dengan sedikit peringatan, dengan sedikit tazkirah yang dapat kita dengar malam ini dapat memberikan sedikit makluman ataupun sedikit peringatan untuk sama-sama kita bermuhasabah sepanjang Ramadan. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu puasa seperti mana yang telah difardukan ke atas umat-umat sebelumnya. Mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Jadi muslimin dan muslimat minta Allah sekalian, apa yang penting daripada puasa yang kita lakukan, ibadah yang merupakan satu ibadah yang hebat dan besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekira-kira puasa ini tiada tandingannya, kerana puasa ini tidak ada satu ketetapan pahala yang khusus seperti mana ibadah-ibadah lain. Kerana kita tahu ibadah-ibadah lain kalau nak ditengokkan ataupun nak dibandingkan ganjarannya sangat besar dan hebat. Seperti mana pahala sedekah disebut sehingga 700 kali. Bermakna satu angka yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu galakan kepada kita. Begitu juga kalau kita solat sendirian satu, kalau berjemaah dapat 27. Begitu juga bila kita baca Al-Quran, diberi ganjaran itu bukan pada ayatnya, bukan pada perkataannya, bukan pada surahnya, tetapi pada tiap-tiap huruf yang kita bacakan. Dan lebih-lebih lagi kalau dibaca pula tu dalam sembahyang, maka terlebih baik kita baca dan panjangkan bacaan tu dalam sembahyang kerana diberikan banyak pahala. Jadi itu semua boleh dihitung. Secara kasarnya kita boleh hitung berapa pahala yang kita perolehi kalau kita rajinlah. Tetapi puasa ini dia tidak ada satu pahala yang khusus, sehingga malaikat nak tulisnya pun tak tahu. Bukan pasal apa tak tahu, sebab puasa ini adalah rahsia kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Taala sebut, berfirman dalam satu hadis qudsi, fa innahu li wa ana ajzi bih, atau kama qala. Dan satu hadis qudsi yang disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, maka ibadah puasa ini, maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Maka layaknya aku sahajalah yang memberi ganjaran dengan puasa yang dilaksanakan oleh hamba-Nya. Maka apa yang kita laksanakan hari ini adalah hasil daripada apa yang telah kita bersungguh-sungguh untuk memastikan kesempurnaan puasa ataupun kesempurnaan Ramadan. Dan sebelum ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita disampaikan ataupun dilanjutkan umur kita ni sehingga menjelang Ramadan. Kita nak sebut Allahumma balighna Ramadan, atau balighna ila Ramadan. Maknanya nak bagi sampai juga kita ni kepada Ramadan. Kerana kita tahu berapa ramai daripada sahabat-sahabat kita mungkin sanak saudara kita yang tak berjaya sampai di awal Ramadan, dan ada yang sampai di awal Ramadan tapi tak sempat nak menghabiskan Ramadan. Baru-baru ni kita telah kehilangan seorang tokoh ilmuwan yang hebat, seorang yang hebat, ulama yang besar kita kira dari sudut ilmu fiqh, ilmu tauhid, maka kita telah kehilangan seorang bintang yang menyinari lapangan ilmu kita. Jadi sempat dengan Ramadan tetapi tak sempat nak menghabiskan Ramadan. Jadi sebagai muhasabah kepada kita, kita bersyukur kerana malam ni kita berjaya. Malam yang kelima, hari yang keempat kita berpuasa. Jadi malam ni malam yang kelima kita bertarawih. Jadi kita berjaya 4 hari. Allah Ta'ala beri kita peluang. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala nak melihat adakah kita ni benar-benar bila kita berdoa,
Allahumma balighna ila Ramadan ni sampai kepada kita ni, kita nak buat apa dengan Ramadan? Sebab itu dia doakan selepas pada itu, wa waffiqna fihi as-siyam wal qiyam. Kerana kita minta di dalam Ramadan tu supaya Allah Ta'ala beri kita ni dalam Ramadan ini, yang pertamanya puasa, dan yang keduanya qiyam. Dua perkara yang berlaku, tak boleh dipisahkan. Orang kata antara isi dengan kuku. Kalau ada as-siyam, ada al-qiyam. Kerana itu puasa di siang hari disebut siyam, dan ibadah pada malamnya dipanggil al-qiyam. Bila kita melaksanakan ibadah tarawih ini juga disebut sebagai qiyam, walaupun dia di awal malam, sebab dia termasuk daripada ibadah qiyam yang kita laksanakan sepanjang malam Ramadan. Maka bila kita laksanakan dengan sebaik mungkin, maka benarlah kita ni menepati apa yang kita minta dan kita hajati kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita ni diberikan peluang untuk berpuasa dan juga qiyam, untuk menghidupkan malam. Kita hidupkan malam kita dengan tarawih, walaupun ada yang 8, dan insya-Allah tuan-tuan, saya berbaik sangka dengan tuan-tuan, lepas ni balik sambung 12 lagi. Berbaik sangka lah, 12 lagi tambah sendiri di rumah, tak ada masalah. Dia orang cakap, ustaz kalau 8 pun berat, 12 lagi lah. Sebenarnya tak ada masalah, 20 pun tak ada masalah, 8 pun tak ada masalah. Tetapi kalau tuan-tuan nakkan kelebihan, tuan-tuan bertanya tentang kelebihan, kalau nak buat 20 lah. Cuma janganlah pula bila kita nak buat 20, kita halang orang nak belajar. Itu sikitlah kesilapan teknikalnya, kan? Sampai kita sebut mengharamkan. Jadi berat ayat tu, kan? Jadi bila sebut ayat mengharamkan ni susah ni, diwar-war satu negeri. Jadi susah masalah. Pasal apa? Masalah ni tak boleh kita nak, walaupun kita nak galakkan orang buat 20, tapi tak boleh halang kalau orang nak buat 8. Nama bersunat muakkad. Nak tahu kita rajin tak rajin buat tu, rawatib cukup dah. Kalau rawatib kita pun kantoi tuan-tuan, tuan-tuan haraplah tarawih. Kan? Jadi senang aja. Kita nak mengukur juga susah. Tetapi sebab kelebihan Ramadan ini tuan-tuan, maka sebab itu kita pilih nak bertarawih. Walaupun angkanya menjadi khilaf, 8 atau 20 ini, benda ni jadi bangkit tak sudah-sudah. Jadi tak selesai isu ni, kan? Jadi kita selesaikan. Tuan-tuan nak buat 8 boleh, 20 boleh. Tapi kalau orang tanya mana baik, 20 lah. Saya dah buat witir, Ustaz. Apa masalahnya? Kalau boleh tutup botol, buka botol boleh. Boleh buka balik, tak ada masalah. Kan witir sekali je. Cuma nak dengan tak nak je. Jadi kalau tuan-tuan kaya, balik sambung. Ni sambung juga. Sambung depan Astro, tu yang masalah. Bila sambung depan Astro, minta maaf lah. Hak 8 kita buat tadi pun belum tentu lagi dapat diterima dengan baik oleh Allah Ta'ala. Sebab dia tergantung. Sebab tu muslimin dan muslimat Allah sekalian. Jadi kita nak di dalam Ramadan ini apa dia? As-siyam dan al-qiyam. Kalau waktu siangnya as-siyam, kita berpuasa. Mungkin orang tak nampak. Puasa ni satu ibadah yang tak nampak. Dan kita tak tahu pun orang tu puasa atau tak puasa betul-betul. Yang tahu puasa dengan tak puasa ni Allah saja. Kita dengan Allah sahaja yang tahu kita puasa atau tidak puasa. Maka sebab itu bila sebut puasa di sini, maka puasa yang sebenar-benarnya bukan hanya kita menahan lapar, kita menahan dahaga dan juga menahan kepenatan ataupun keletihan. Kerana ini telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min sa'imin laisa min siyamihi ila al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai daripada orang yang berpuasa tapi tak dapat apa-apa daripada hasil puasanya. Sedangkan kita tahu pahala puasa ni Allah sahaja yang tahu. Kita semua tahu sejauh mana puasa kita ni. Maka tak dapat apa-apa kata Nabi kecuali ju', lapar, dan juga atash, dahaga. Dalam riwayat lain disebut illa ta'ab, hanya dapat apa letih. Jadi package 3 dalam 1, apa dia? Lapar, dahaga, letih. Kalau kita puasa tak lapar, kalau kita puasa tak letih, kita puasa tak dahaga, namanya tak puasa lah tu. Confirm tak puasa.
Sebab puasa ni dia akan mengundang kelaparan, dia akan mengundang dahaga, dia akan mengundang keletihan. Tapi kira-kira itulah kan, Ramadan yang pertama kira-kira pahala kurang lah agaknya. Macam mana tak kurang? Bila asar je hujan. Jadi bila hujan ni maknanya dia punya cabaran tu sikit kurang. Bila hujan tu kita rasa alhamdulillah. Bukan alhamdulillah, tak dapat pahala banyak lah sebab tak dapat pahala letih. Tak dapat pahala panas tu. Tetapi kalau puasa kita pada musim kemarau bulan 3 dulu, air teruk. Yang itu jangan kata tuan-tuan, saya pun peluk tong ais tuan-tuan. Kalau macam tu tak berenggang dengan tong ais, tunggu je wirid bila nak buka, bila nak buka. Sebab panas. Tapi kita berselang-selang, kadang hujan, kadang panas kan. Tapi hari ni panas sikit. Tapi panas sikit tak apalah, panas puasa, malam tak panas dah, sejuk. Sejuk sangat. Kan? Jadi sebab tu kita kena ingat, puasa ni bukan nak hanya dapat lapar, dahaga dan juga letih. Sebab ramai orang dapat yang ni saja. Maka sebab itu kita bermuhasabah. Bila kita buat tazkirah ni, kita bukan nak cerita apa, cerita bab puasa kita lah. Cerita bab ibadah kita lah. Adakah kita ini berpuasa sebenar-benar berpuasa? Maka sebab itu yang perlu je kita jaga waktu puasa ni bukan hanya nak jaga 3 perkara tadi. Tetapi adalah puasa yang lebih daripada itu. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Disebut puasa apa? Puasa mata. Puasa mata ni minta maaf lah tuan-tuan, hanya orang buta je boleh jaga. Kan? Sebab tu kalau lah ditakdirkan, tapi buat nak jadi buta macam Kasim Selamat tak boleh. Nak jaga mata kita ni daripada pandangan-pandangan yang diharamkan macam mana, bukan perlu kita keluar rumah pun, kadang tengok dalam handphone je. Tu yang kadang-kadang nak marah tu, bulan puasa pun dipost je gambar-gambar yang pelik-pelik. Padahal Allahu Akbar, bulan puasa ni tak payahlah. Kan? Bukanlah kita yang buat, tapi kita tengok orang hantar benda, tu jangan kita download kan. Sebab jadi masalah. Kita tak boleh nak jaga mata kita bila bulan puasa. Sebab tu bulan puasa ni kalau betul-betul nak puasa, kena puasa betul-betul mata kita. Itu yang pertama. Yang kedua, nak jaga pula pendengaran kita. Macam mana nak jaga pendengaran? Daripada perkara-perkara umpatan ke, perkara-perkara yang boleh melalaikan kita daripada Allah Ta'ala. Banyak sangat perkara-perkara yang berada di dalam kehidupan kita hari ini yang melalaikan kita. Macam mana nak jaga tuan-tuan? Hanya orang apa? Hanya orang pekak je boleh jaga. Kita yang sempurna pendengaran ni rasa susah nak jaga. Orang pekak pasal dia pekak. Dia kata mujurlah dia pekak. Tapi dia dapat kelebihan itu. Dia tak ada dengar dosa mengumpat, tak ada. Kita banyak dengar dosa mengumpat. Dapat yang itu. Jadi nak jaga betul pendengaran ni. Sebab tu kita bila orang cakap begitu, kita kata aku puasa. Nabi sebut gitu dah. Bila kita dengar orang cakap yang bukan-bukan, kita aku puasa. Sebut 3 kali. Itu yang Nabi ajar pada kita. Kemudian nak jaga pula mulut kita. Mulut yang Allah Ta'ala anugerahkan untuk bercakap kebaikan. Sebab itu diberi pilihan kepada kita 2 aja. Sama ada kita nak bercakap baik ataupun diam. Adalah lebih baik kita diam. Dah tak boleh nak bercakap, diam je lah. Kan? Jadi ustaz pun hampir-hampir tak boleh bercakap juga bulan Ramadan ni. Kan? Semalam saya terkejut, saya pergi satu masjid tu, ada kuliah saya lah. Saya ingat tazkirah macam biasa. Rupa dia kata, ustaz kita ikut arahan lah. Jadi arahannya buat 20 campur 3 jadi 23. Pada tazkirah kita buat lepas tu. Saya kata mampu. Macam tak mampu saya kata, siapa yang nak dengar? Memang dugaan saya betul, saya kata. Sembahyang mula tu 4-5 saf. 23 rakaat tinggal 1 saf. Bila tazkirah hilang. Masa saya kata lewat sangat, saya kata. Jadi kadang tak sesuai, saya kata. Jadi kalau tak nak buat pun tak apa, cakap je lah. Bukan ada masalah, saya kata. Kan? Jadi ustaz pun hampir tak boleh bercakap jugalah. Jadi kalau tak boleh bercakap pun tak apa. Kita bercakap benda lain. Kita boleh berzikir. Kita boleh buat kerja-kerja lain yang boleh bercakap. Sebab Allah Ta'ala bagi lidah kita ni bukan hanya nak bercakap yang tu je. Banyak lagi bercakap benda lain. Baca Quran. Boleh bertadarus. Jadi susah nak jaga mulut ni. Kecuali orang bisu je. Orang bisu je yang senang nak jaga mulut dia. Sebab dia tak boleh bercakap. Dan yang keempat, nak jaga apa? Nak jaga anggota badan kita.
Nak jaga anggota badan kita ni macam mana nak jaga anggota badan? Supaya kita tak buat kerja-kerja yang boleh menyebabkan kita melakukan maksiat. Tak kiralah apa sahaja perbuatan, gerak tangan kita, gerak kepala kita, gerak kaki kita. Yang ni tuan-tuan, memang susah nak jaga juga. Tetapi yang paling senang nak jaga, OKU dengan orang lumpuh. Orang paralysis, confirm dia tak boleh buat apa dah. Terkedang je atas katil. Pasal apa? Nak jaga apa? Memang aku tak boleh bergerak dah. Nak makan pun orang suapkan. Nak berwuduk pun orang tolong ambil kan. Yang kelima, nak jaga apa? Nak jaga hati tuan-tuan. Nak jaga hatilah paling susah. Sebab hati ni bila lalai daripada ingat Allah, maka puasa kita tu sebenarnya tak dapat apa. Macam mana nak jaga hati ni? Macam mana kita nak ingat sentiasa pada Allah Ta'ala sedangkan kita ni banyak perkara yang melalaikan kita. Sebab tu memang susah nak jaga hati secara ringkasnya. Yang paling senang nak jaga hati siapa dia? Orang mati. Tak payah jaga hati dah sebab dia dah mati. Maka 5 perkara ni kalau kita boleh jaga tuan-tuan, barulah benar-benar kita mendapat puasa orang-orang yang beriman. Sebab puasa ini di awal yang saya baca tadi adalah tujuannya Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Allah tak sebut ya ayyuhan nas. Allah tak gunakan ungkapan wahai manusia ataupun ya bani Adam ataupun wahai anak Adam, tetapi Allah ungkapkan dengan perkataan wahai orang-orang yang beriman. Bermaksud puasa ini hanya untuk orang beriman saja. Untuk orang yang beriman sahaja yang akan menyebabkan mereka ini ada nilai tambah dalam ibadah mereka. Bila ada nilai tambah dalam ibadah mereka, barulah mereka akan memperolehi takwa. Jadi kita muhasabah. Kita ada tak jaga 5 perkara yang disebut oleh Imam Ghazali itu sebagai apa? Muhasabah kita, peringatan kepada kita. Andai katalah kita mati hari esok, kan? Andailah kita besok dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kita nak jawab? Kalau puasa kita itu tidak menepati seperti mana puasa-puasa yang Allah kehendaki, maka puasa yang sebenar-benarnya adalah puasa yang menjaga semua 5 perkara tadi. Barulah ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak jaga tuan-tuan, minta maaflah, saya pun ditolak. Takkan ada faedah. Orang yang bercakap pun takkan ada faedah. Maka sebab itu kita bermuhasabah. Kita bermuhasabah. Masing-masing kita bermuhasabah dengan puasa yang kita laksanakan. As-siyam. Yang kita doa tadi. Wa wafiqna fihi as-siyam. Kemudian al-qiyam. Baru nak cerita bab qiyam. Lepas tu bila bab qiyam ni, senang je solat tarawih kan. Solat tarawih ni tuan-tuan. Tuan-tuan tak pasang aircon pun orang datang ramai aja mula-mula. Minta maaf lah di mana-mana pun. Saya dah kena dah. Saya dah kena dah malam yang kedua tu. Malam pertama tak ada kuliah, tak ada tazkirah. Malam kedua ada tazkirah. Pergi-pergi tengok parking tak ada. Buta perut betul. Diorang tak reserve parking untuk ustaz. Jadi saya terpaksa parking di hujung padang. Saya kata kalau balik sana padang, saya balik terus. Pasal apa? Jauh saya kata kan. Punya ramai manusia datang. Terkejut kita. Surau dia penuh orang. Bukan sekat sembahyang dalam. Dalam aircon. Luar yang panas pun ada orang. Saya kata hebat. Hebat saya kata. Maka benarlah soalan nujum 4 belalang yang dia tanya kepada kita. Ingat soalan nujum 4 belalang? Malam tu juga dia tanya. Dia kata apa? Ada satu masalah. Yang pertama, banyak-banyak. Yang kedua, sedikit-sedikit. Yang ketiga, jarang-jarang. Yang keempat, kadang-kadang. Apakah itu? Itu soalan yang baik untuk kita jawab. Kita selalu jawab kahwin. Itu soalan bersifat belalang. Tak sesuai dengan apa yang kita cerita. Kita nak cerita ni yang sesuai dengan apa yang kita sedang hadapi. Tuan-tuan, jawapan ialah solat tarawih. Jawapan dia solat tarawih. Sebab minggu yang pertama banyak-banyak. Itu yang saya terkejut. Bila kita datang parking di luar. Malam ni pun parking kat pintu pagar tu. Tak boleh balik. Nasib baik saya tak duduk tutup jalan.
Betul je, siapa pun tak boleh balik. Kes tak sedia parking lah tu. Dan nak bagi tahu ni, orang datang ramai, tak tahu dia keluar pada mana. Celah-celah pokok, celah-celah kayu, celah-celah kapet baru pun dia keluar. Dia keluar habis, ramai orang, dia terkejut. Ramai orang keluar. Ini memang betul, banyak. Minggu yang kedua tuan-tuan, kita akan dapati sedikit. Tuan-tuan kira sendirilah. Kalau ada 4-5 sah besok ni, tinggal 3 sah tu kira Alhamdulillah lah, kira boleh lah. Sebab sedikit. Mari minggu yang ketiga, jarang dah orang tu datang. Kau tanya tak pergi semayang ke? Tak apa, pergi dulu. Itu jawapan dia. Kita ajak dia sebenarnya, kita pergi dulu. Sebab dah jarang-jarang kita dengar dah tarawih ni minggu yang ketiga. Mari minggu yang keempat, memang kadang. Tambah pula kalau di hujung tu, tinggal Tok Imam, Tok Bila, Tok siap pasal apa? Kerja aku, dia kata. Kalau aku tak datang, siapa pun tak datang. Maka sebab itulah betul lah. Soalan hujung 4 belalang tanya pada kita nak tanya diri kita duduk di mana? Banyak ke? Sedikit ke? Jarang-jarang ke? Kadang-kadang. Cuba tanya diri kita. Sebab tarawih ni, dia bukan lebat terkejut-terkejut semayang ni. Jadi yang kebanyakan datang ni sebenarnya dia terkejut. Dia tak tahu pun tarawih tu sunat je sebenarnya. Tapi dia kata wajib. Bila mari puasa je wajib tarawih. Bila mari puasa wajib. Dia keliru dengan apa yang berlaku pada dia. Itu yang dia tak faham tu. Itu yang dia aku pun tak tahu. Jadi baik malam ni dia kata. Datang dia. Bila datang malam pertama, datang malam kedua, datang malam ketiga. Betul ke aku buat ni? Aku buat betul ke ni? Aku datang ke surau, ke masjid ni. Betul ke ni? Sebab selama ni aku tak datang pun. Muka ni jumpa nanti raya balik. Raya besok aku jumpa balik. Hak muka yang datang bagi penuh. Hak malam pertama tu. Dia keliru. Dia datang sebenarnya bukan sini tempat aku. Sebab apa tuan-tuan? Sebab itulah kelebihan Ramadan. Kelebihan Ramadan ni sehingga kan Allah Ta'ala berikan kepada kita satu kejutan. Betul lah tuan-tuan. Memang tak ada syaitan. Tak ada syaitan yang datang secara zahir lah. Tapi dia ada ganti dia. Ini masalah dia. Cuma malam yang pertama, malam kedua, malam ketiga, kata minggu yang pertama tu dia terkejut lagi. Dia masih lagi keliru. Sehinggalah minggu yang kedua baru dia faham. Rupanya bukan tempat aku yang itu. Kenapa? Sebab bulan Ramadan ni juga kita kena faham. Dan kita kena tahu. Inilah bulan Allah Ta'ala nak menyaring iman kita. Adakah kita ni benar-benar orang beriman ataupun orang munafik? Cuba tanya diri kita balik. Adakah kita ni orang yang benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala ataupun kita ni benar-benar seperti mana yang disebut orang munafik? Cuba tanya balik. Ini tak payah kita nak interview teruk-teruk, kita sendiri pun boleh tahu. Dan kita sendiri pun boleh nilai tuan-tuan tahap keikhlasan kita dalam ibadah. Kita bukan nak buat kerana ramai orang pergi, kita pun berpusu-pusu datang, tapi buat apa pun tak tahu. Inilah masalahnya. Maka sebab itu tuan-tuan, apabila kita masuk Ramadan ni, Allah Ta'ala nak uji kita. Nak uji kita ni benar-benar boleh habis atau tidak boleh habis Ramadan ni dalam keadaan betul-betul buat ibadah kepada Allah ataupun sekerat jalan. Jadi kalau jenis hak sekerat jalan, hak ni jenis jarang-jarang, jenis yang kadang-kadang. Cukup merugikan kita. Maka sebab tu muslimin dan muslimat Allah sekalian, kita bermuhasabah. Kita ingat, adakah kita ni benar-benar orang-orang yang datang ke rumah Allah ini benar-benar ikhlas nak beribadah, nak mendirikan malam untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, nak menghidupkan malam tu dengan al-qiyam, ataupun hanya sekadar kita nak memenuhi ruang-ruang kosong masjid surau, kebetulan sejuk pula, tapi tak tahu apa tujuan kita. Maka di sini kita kena tanya balik, kita kena hitung balik diri kita ni bagaimana keadaannya. Adakah kita benar-benar menerima kehadiran Ramadan ini dengan kegembiraan yang sebenar-benarnya? Sebab kita nak menyambut Ramadan ni bukan hanya sekadar nak di permulaannya saja. Kebanyakan orang, ramai orang daripada kita ni yang hanya seronok di permulaan saja, tetapi tak sempat pun habis Ramadan. Dia yang habiskan Ramadan dulu. Maka inilah sikap kepura-puraan
Yang sebenarnya Allah Ta'ala nak jelmakan depan kita, nak tunjuk kat kita kawan-kawan kita jenis macam tu, tapi kita tak perasan. Bukan nak hukum siapa-siapa, tuan-tuan, kita hukum diri kita. Aku pun kalau buat begitu bermaksud aku pun munafik. Bermakna aku pun tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita nilai diri kita, bukan nak sebut siapa-siapa, nama siapa-siapa, tapi kita tahu. Kita jangan jaga orang, jaga diri kita dulu. Kita ni macam mana? Adakah kita ni nak jadi golongan yang banyak, jenis yang datang sentiasa memenuhi ruang-ruang kosong dalam masjid dan surau? Jadi kalau kita boleh datang memenuhi ruang-ruang kosong ini, sebab tu kita tahu dah, sebenarnya orang yang betul-betul komitmen dengan masjid ni ialah orang yang jaga waktu dia, jaga solat waktu dia. Yang tu je lah. Orang yang sama juga, muka yang sama juga yang akan bertahan sampai malam yang penghabisan. Tapi kalau yang jenis datang, dia terkejut tadi, hak jenis terkejut tadi, dia akan berfikir balik, hak aku buat ni betul tak betul? Maka sudahnya dia lari daripada apa yang telah dia buat. Maka sebab tu kita nak mengisi Ramadan ni bukan nak mengisi dengan hanya sekadar nak puasa semata-mata, hanya sekadar nak tengok orang buat ibadah semata-mata, tapi kita nak mengisi dengan ilmu, supaya kita buat satu tu dengan penuh keyakinan. Kita berpuasa, kita tahu apa dia punya sempadan dan batasan yang kita nak kena pelihara. Kalau kita buat ibadah, kita dah tahu dah dalam ibadah-ibadah yang banyak disediakan, disajikan dalam bulan ini, kita dah tahu dah apa kelebihan-kelebihan. Tak payah kita nak ulang dah. Cuma nak bagi tahu, kita ni benar-benar adalah jenis hamba Allah yang taat, supaya jadi orang yang bertakwa di penghujungnya, dan akhirnya kita boleh bawa keluar gelaran takwa itu di luar daripada Ramadan, bukan hanya sekadar bulan ini. Maknanya besok ni walaupun tak ada tarawih, jangan dia buat terkejut pula. Kita yang biasa berjamaah, kita datang macam biasa. Tetapi inilah yang berlaku, tuan-tuan. Di mana-mana pun macam itulah kan. Jadi kita akan dapati, dan semua orang bersetuju, di penghujungnya nanti tidak seperti di permulaannya. Di permulaan ni, tuan-tuan, pendek kata, kalau masjid surau, dia terpaksa buat keluar reserve dia, reserve tika-tika dia. Ada setengah tempat tu terpaksa buat kemah di luar. Pasal apa dia kata? Terpaksa buat tambahan. Kenapa kena buat tambahan dia? Sebab orang ramai, dia kata. Yang peliknya, kenapa Ramadan sahaja? Kenapa? Hanya kita nak mengimarahkan Ramadan saja sembahyang ni. Waktu lain kenapa tak jadi macam ni? Kerana waktu lain kita tak rasa dia seperti bulan Ramadan. Kita hanya rasa Ramadan saja hebat. Sampai bulan lain tu kita buat ibadah pun lebih kurang. Maka sebab itu muslimin dan muslimat sekalian, Ramadan ni sebenarnya kita dah tunggu setahun, dia bonus saja. Bonus bagi orang-orang yang buat ibadah. Bonus saja. Kalau dia memang dah baca Quran bulan Ramadan ni, nah dia dapat lebih. Kalau dia dah berjemaah dalam bulan lain, nah dalam bulan ni dapat lebih. Ditambah lagi, macam bonus saja. Sebenarnya bulan Ramadan ni bulan bonus je. Allah Ta'ala nak bagi orang kata apa? Markah tu ataupun pahala yang percuma, banyak. Tapi kita tak perasan. Bulan ni apa sahaja tuan-tuan buat kebaikan, apa sahaja kebajikan, yang sunat jadi pahala wajib. Bayangkan. Dan yang wajib kita buat jadi dapat apa? 70 kali pahala. Tak tahu nak cerita lah. Kalau cerita bab kelebihan, rasanya tak nak tinggal masjid surau. Sebab kita tahu kelebihan Ramadan ni dia tak sama macam bulan lain. Itu sebab saya kata dia bonus. Bonus yang menanti bagi orang-orang yang memang istiqamah dengan masjid surau. Bukan orang yang jenis terkejut tu. Hak jenis jarang-jarang dengan kadang-kadang tadi. Hak jenis macam ni tak dapat apa pun. Jadi ini hanya penghias apa? Penghias dan juga orang kata cukup korum saja. Dia tak wujud pun tak apa. Cakap macam tu nak bagi terasa, memang nak bagi terasa. Pasal apa tuan-tuan? Sebab ramai orang fikir macam tu. Hanya di awal, mungkin di pertengahan, tetapi di akhir dia kalah. Maka kita tak mau jadi orang yang tewas sebelum Ramadan ini berakhir. Sebab tu ahli-ahli sufi kalau dalam bulan ini, ulama-ulama waliullah, mereka akan mengasingkan diri mereka daripada orang ramai. Kenapa? Soalan ni kenapa? Kerana waktu ni lah waktu mereka nak mengasingkan diri dengan ibadah yang banyak. Sebab kalau buat semayang ramai-ramai ni mungkin orang perasan. Tapi kalau duduk seorang-seorang tuan-tuan, dia biasa. Tapi tarawih datanglah jemaah. Cuma waktu lain tu. Tarawih datang jemaah. Tapi waktu lain tu duduk hilang. Pasal apa hilang? Sebab
Ni, nak buat ibadah banyak ni. Dia bukan nak tunjuk ke orang. Sebab untuk diri dia. Memperkasakan ibadah, jadi banyak ibadah ni pada bulan Ramadan sebab dia bulan bonus. Lepas tu yang kita pulun. Lepas tu saya kata kalau tanya 8 dengan 20, mana baik 20 lah. Sebab bulan lain tak ada tarawih. Tuan-tuan gatai nak sembahyang tarawih bulan ni tak dapat. Sajalah nak buat tarawih bulan Syawal tak dapat. Hanya bulan ini saja. Sebab tu kita pulun buat. Buatlah tuan-tuan. Kalau letih pun bulan ni je, bukan setahun pun, sebulan je. Tapi dah kita ni kadang-kadang je ni berkira kadang-kadang. Begitulah tuan-tuan. Maka sebab tu muslimin dan muslimat telah sekalian, sekadar muhasabah untuk diri saya dan diri kita semua, mudah-mudahan kita mendapat manfaat walaupun ditulis 30 minit. Kalau tulis 60 minit, 60 minit lah. Kan 30 minit, 30 minit lah. Kena ikut arahan. Nanti orang tak panggil lah. Ini insya-Allah tuan-tuan, kita sama-sama lah bermuhasabah lah, saya untuk diri saya dan juga tuan-tuan untuk diri tuan-tuan. Masing-masing kita fikirkan apa yang disebut tadi benar ataupun tidak. Sebab kebanyakannya begitu. Maka sebab itu kita ambil kesempatan dengan adanya tazkirah begini untuk sama-sama kita memperbaiki diri kita, keluarga kita. Tambah pula nanti pada 10 malam terakhir, itulah waktu yang paling baik dan kita nak kejar banyak sangat pahala pada waktu itulah. Mudah-mudahan kita sempat dan sampai ke destinasi akhir Ramadan. Allah Ta'ala beri kita kejayaan di penghujung Ramadan dan kita berjaya bawa keluar tarbiyah Ramadan ni ke dalam bulan-bulan ni. InsyaAllah itu doa kita semua, insyaAllah berbaya kita dapat di akhir doa tadi. Bila kita dah kata wa wafiqna fihi as-siyam wal qiyam, yang terakhirnya apa? Yang terakhirnya kita kata apa? Dan jadikanlah kami waj'alna fihi utaqaika minan nar. Dan jadikanlah kami pada bulan Ramadan ini, pada Ramadan itu, supaya apa? Kami ni semua jadi hamba-hamba yang ditebus daripada neraka. Sebenarnya itu je. Last sekali apa? Utaqaika minan nar. Sebab kita neraka ni confirm dalam neraka. Kita ni confirm dalam neraka. Cuma kita nak minta Allah tebus kita keluar. Sebab neraka ni dia tak perlu tuan-tuan nak buat maksiat. Tuan-tuan tak perlu nak tumbuk orang, tak perlu nak buat jahat. Tuan-tuan hanya tinggal sembahyang je. Tuan-tuan tak payah sembahyang je, tuan-tuan tinggal puasa je. Tuan-tuan tak pergi haji sebab tuan-tuan mampu. Tuan-tuan tak payah bayar zakat, tuan-tuan mampu bayar. Tuan-tuan tinggal yang tu saja, tak payah nak buat maksiat, maka cukup memadai nak masuk dalam neraka. Sebab tu hari ni kita minta dalam Ramadan tu di akhirnya apa? Jadi apa? Hamba yang ditebus daripada neraka. Maka siapa yang boleh tebus kita? Hanya Allah Ta'ala. Maka inilah yang terakhirnya bila kita kata waja'alna fihi mutaqaika minan nar. Kita nak Allah Ta'ala selamatkan kita daripada neraka. Itulah yang paling besar supaya kita ni bersemangat untuk melakukan ibadah dalam Ramadan, kerana kita nak jadikan hamba Allah yang dibebaskan daripada api neraka. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi dengar. Jadi kita tangguh dengan Al-Fatihah.